So cara begini, kalau kita terus main politik sebegini, dia akan membangkitkan lagi kemarahan rakyat. Itu saja sebenarnya akan berpindah. Punca ni sebab UMNO lemah dan kerajaan campuran kan bagaimana Prof? Saya nampak gitulah. Semua kadang ni dikaitkan dengan politik kan. Semua nak hidup, semua nak kalian hayat dan sebagainya. Semua nak jaga kepentingan masing-masing dan sebagainya kan. Akhirnya tak berani nak tegur. Senyap tengoklah isu kampung baru kan. Kita tengok siapa yang lantang cakap dan sebagainya. Kita NGO ni, mereka bila kita tengok rakyat naik, NGO naik, barulah mereka bercakap dah. Sebelum tu mana dia cakap perkara begini. Jadi saya nak sebutkan kerana kelemahan kita lah, perpecahan kita menyebabkan mereka naik kepala kan. Sekarang ni bukan naik lagi, dia pijak lagi. Kita je buat tak tahu je, buat tak sedar dan sebagainya kan. Hanya kerana nak dapatkan undi, nak pastikan berkuasa. Inilah politik Melayu yang pada saya lah, yang sangat merugikan apabila Islam tidak jadikan sebagai landasan. Lepas itu sudah sampai masa kan, Islam diambil sebagai asas supaya kita jadi berani, supaya kita dapat cakap benar, supaya kita tidak ada rasa takut-takut untuk menegur dan sebagainya. Tapi bila Islam tidak jadikan landasan, kuasa itu diletakkan di atas, kepentingan diri dia diletak di atas, akhirnya kita akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Percayalah, selepas ini akan ada isu-isu lain yang akan bangkit lagi oleh mereka. Macam Prof rasa DAP tarikh 19 tahun depan ni banyak lagi cabaran yang akan dibuat oleh DAP untuk mengakses kuasa Melayu Islam di Malaysia. Perkara itu tidak mustahil sebab kita dah tengok satu demi satu perkara ini dibangkitkan. Soal kampung baru Cina ni sebenarnya soal ini kalau dia sedar diri, tahu sejarah, dia tak sepatut bangkitkan langsung. Sebab benda ni diwujudkan disebabkan oleh masalah yang bukan oleh komunis. Kawasan putih, kawasan hitam dan sebagainya kan. Jadi benda ni masih baru 1948, baru 76 tahun ni kan. Dia nak dapatkan pengiktirafan ni tunggulah 100 lebih tahun dan sebagainya. Tapi kalau dia faham sejarah pun, walaupun kampung tu lebih pada 100 tahun pun, dia faham sejarah siapa diri dia datang pada mana, dia takkan bangkitkan isu ni. Tak sepatutnya dibangkitkan. Tapi dia bangkitkan pula. Kenapa dan mengapa? Sebab dia merasakan ini masa yang terbaik ketika umat Islam terdesak, memerlukan bantuan mereka untuk berkuasa dan sebagainya. Inilah masanya untuk mereka dapatkan. Ini bukan soal ini, soal tanah kan, tanah di Musangki nah. Banyak lagi saya nak sebutkan. Isu-isu sebegini dia tak akan berhenti selagi mereka berkuasa. Selagi itulah kita akan dihantui oleh isu-isu yang baru yang akan muncul di dalam. Kalau tentang sekolah Presiden Cina pula Prof, tengok macam dari normalisasi nak bagi dana kepada mereka walaupun tak ada dalam perlembagaan. Dia tak ada hak langsung sebab dia keluar daripada sistem. Sekolah Presiden Cina ini sepatutnya dia masuk dalam aliran sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Yang ada 70 buah itu. Tapi dia ambil keputusan nak keluar pada sistem, nak jadi sekolah swasta. Maknanya dia identiti dia sekolah swasta, dia tak perlu bantuan pada kerajaan. Dan lagi pun jutawan Cina tu bantu sekolah ni. Kalau kita pergi ke 63 buah sekolah tu, sekolah dia nak bandingkan MRSM dan sebagainya, kalah sekolah berasrama penuh tu, segi kelengkapan dia dan sebagainya. Dan mereka mengutik yuran pun daripada pelajar-pelajar dia. Sekolah ini dah kaya dan kita bagi lagi 18.5 juta dan sekolah ini bertambah kaya, bertambah mewah. Dia keluar pada sistem, dia ambil keputusan untuk keluar daripada aliran dia yang sepatutnya dia masuk. Lepas tu dia dah buat keputusan begitu. Kenapa kerajaan perlu tunduk untuk bantu lagi sekolah ini? Dan mereka telah dibantu oleh persatuan mereka dan juga ahli perniagaan mereka, jutawan mereka dan sebagainya. Dan paling malang sekali sekolah ini dipunyai oleh persatuan. Persatuan kita sebut sebagai Tong Chiao Chung kan. Mana ada dalam satu dunia sekolah ini dipunyai oleh persatuan dan dia pula persatuan ni gubal silibus dia sendiri. Dan seolah-olah Kementerian Pengajian Tinggi tak boleh kontrol sekolah ni. Dia gubah sejarah dia sendiri, silibus dia sendiri, pemeriksa dia sendiri, semua dia sendiri. Dan tiba-tiba dia minta kerajaan iktiraf UEC, sijil dia. Bukan kerja bodoh macam ni kan? Nampak tak bodoh? Saya nak sebutkan naifnya kita, jahilnya kita, bodohnya kita. Ni nampak kasar kan? Sekolah ini buat keputusan segitu dan dia yang tentukan, dia sendiri tentukan dan tiba-tiba minta kerajaan iktiraf benda ni. Dan kerajaan
seolah-olah nak mengiktiraf dan tidak mustahil akan diiktiraf. Tak mustahil. Terima kasih Prof. Dia akan terus bergerak lagi mengenali mereka lah. Mengenali mereka sekian lama saya tidak nampak dia akan lihat isu ni. Sampai dia akan dapat. Sama macam isu sekolah dengan Cina, dia akan minta sampai dapat. Dan memang dia dapat pun. So, balik lah. Okey, terima kasih.